Baik, kerajaan perlu menyelesaikan perkara pokok yang menjadi isu kepada negeri Sabah sebelum rancangan Malaysia ke-12 boleh dilaksanakan dengan jayanya. Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Wilfred Madius Tangau berkata antara kelemahan RMK-12 ialah kurangnya kesungguhan dalam agenda pelonjakan ekonomi di negeri bawah bayu itu. Dan objektif yang pertama diletakkan di sana ialah perpaduan, perkataan kemakmuran. Ya, dalam dokumen ini Rencana Malaysia ke-12 dia tidak gunakan perkataan perpaduan, tapi dia gunakan inclusivity. Tapi harinya perpaduan nasional juga. Ya, so bila kita lihat ini dalam konteks Sabah, satu perpaduan, yang kedua lagi kemakmuran, dan ada perkataan sustainability ataupun kemampanan. Jadi bagi saya dari segi ekonomi, saya bukan seorang ahli ekonomi, we have economist di sini, Prof. Jomo. Ya, bagi saya sebuah ekonomi yang mampan adalah sebuah ekonomi di mana sumbangan GDP bagi sektor pembuatan melebihi 30% bagi saya. Ekonomi Sabah ini sumbangan sektor pembuatan ataupun industri baru setakat 7,2%. Begitu lemah. Services 40%, dan services ini pula largely sebagian besar daripadanya daripada pelancongan. Dan seperti mana kita tahu bahwa macam kali ini apabila datangnya pandemik dan sebagainya hancur sektor pelancongan. Ya. Oleh sebab itu kalau kita mau cerita tentang kemampanan ekonomi ini, maka dan kita mau supaya kita makmur, maka perlulah kita pertingkatkan sektor pembuatan. Jadi apabila sektor pembuatan itu berarti bahwa kita perlu menarik pelabur yang berkualiti. Dan di Sabah ini kita pun telah ada destinasi pelaburan yaitu teman-teman perindustrian. KPIP, PYC, kita ada SOGIP dan sebagainya. Masalah dan sebarang utama kita ialah dari segi kos untuk melabur di sana. Kenapa tinggi dia punya kos pelaburan? Karena satu masalah yang sangat-sangat basic yaitu bekalan air, bekalan elektrik, connectivity, dan juga yang paling penting ialah logistik pengangkutan. Apabila kita cerita pengangkutan dan logistik ini, kita bercerita tentang pelabuhan. Sebab kita ini export oriented. Kalau tidak pelabuhan, masalah. Jadi apabila saya lihat dari segi dokumen rancangan Malaysia ke-12 ini, perkara pokok dia sebut, basic, bekalan air, elektrik, connectivity dia sebut. Tetapi dari segi kandungannya, saya nampak dia tidak ada kesungguhan. Tidak ada kesungguhan sebab yang merancang ini Prof. Jomo ya daripada Putrajaya. Dia dengar daripada pegawai-pegawai, dia berdialog dengan ketua menteri dan sebagainya. Tetapi adakah dia berdialog dengan mereka yang terlibat secara langsung pada destinasi pelaburan seperti KK? Tambah Madius, ini sekaligus membayangkan ketidakseimbangan dalam perancangan RMK-12 kerana ia sepatutnya memberi tumpuan kepada destinasi pelaburan di Sabah. Hampir senada dengan Madius ialah pakar ekonomi Profesor Dr. Jomo Kwame Sundaram yang berpendapat tidak ramai pihak yang nampak dan faham situasi sebenar di Sabah. Bagi negeri Sabah, ya, satu masalah besar yang dihadapi ialah hakikat bahawa 8 daripada 10 daerah yang paling miskin di seluruh Malaysia terdapat di Sabah. Ya, satu lagi di Sarawak, satu lagi di Kelantan. Ya, ini sesuatu yang sudah tentu rakyat Sabah dan pemimpin Sabah tidak banggakan. Ya, tetapi apakah sumber-sumbernya? Apa yang menyebabkan mereka ini miskin? Dan ini perkara pokok. Jadi kalau lihat apa yang terdapat dalam rancangan Malaysia ke-12, tidak ada satu analisis yang jelas mengapa kemiskinan lebih teruk di negeri Sabah, apalagi di tempat-tempat itu. Kita baru sedar tentang keadaan yang teruk di negeri Sabah ini hanya dalam pilihan raya negeri tahun sudah. Ya, kerana pada waktu itu menteri yang bertanggungjawab untuk menyediakan rancangan Malaysia kedua, Datuk Mustafa, telah datang berkempen untuk Barisan Nasional di Sabah, dan waktu dia berkempen itu, Perikatan Nasional, waktu dia berkempen, dia telah memberi beberapa
fakta yang tidak pernah dikemukakan. Dan ini sesuatu yang membolehkan kita lebih memahami kesenjangan dan ketidaksamaan yang wujud dalam negeri Sabah itu sendiri. RMK12 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini menetapkan hala tuju strategik berkonsepkan keluarga Malaysia makmur, inklusif, mampan. RMK12 bagi tempoh 2021 hingga 2025 merangkumi 9 fokus utama, iaitu merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuh pemangkin pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam dan membasmi kemiskinan negara serta merapatkan jurang pendapatan. Turut menjadi fokus ialah memperkasa agenda Bumi Putera dan keluarga Malaysia, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun.